Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai murid-murid sekalian, apa khabar? Selamat datang ke kelas kita pada kali ini. Kali ini kita akan masuk ke bab yang baharu, iaitu bab yang keempat, kereaktifan logam. Baik murid-murid sekalian, perhatikan gambar yang saya paparkan di sini. Ini adalah salah satu daripada bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Bukit ini tidak keseluruhannya dilitupi oleh pokok. Terdapat beberapa bahagian pada bukit ini yang jelas kelihatan batuan ataupun struktur yang membentuk bukit ini. Di manakah di Malaysia kita sering lihat struktur sebegini? Terdapat dua kawasan yang awak boleh lihat dengan jelas struktur batuan sebegini. Pertama, Batu Kif, kawasan di mana kaum India sering berkunjung ketika upacara besar keagamaan mereka dilangsungkan. Awak boleh lihat dengan jelas di bahagian atas ini, kelihatan bahagian berwarna putih. Ini adalah salah satu daripada struktur yang berbentuk seperti bukit ini. Gambar yang kedua di bawah ini pula adalah gambar di tepi lebuh raya utara selatan berhampiran dengan Ipoh. Kawasan ini juga awak akan dapat lihat dengan sangat jelas di mana struktur berwarna putih ini terdedah di samping bahagian atas yang dilitupi oleh pokok. Apa nama bahagian-bahagian ini? Apa nama struktur fizikal yang berbentuk sebegini? Inilah yang kita panggil sebagai batu kapur. Batu kapur ini banyak kegunaannya di dalam kehidupan seharian. Sebab itu, kalau awak lihat beberapa kawasan perindustrian yang mempunyai batu kapur sebegini, sering ada kilang di sebelahnya yang dibina untuk mengambil batuan batu kapur ini untuk dihasilkan produk. Apa produk yang dihasilkan daripada batu kapur? Ini adalah antara produk yang dihasilkan daripada batu kapur. Daripada batu kapur, kita boleh menghasilkan batu bata. Kita juga boleh menghasilkan jubin. Lantai rumah kita, lantai dekat makmal sekolah kita dihasilkan daripada batu kapur. Batu kapur juga digunakan sebagai salah satu bahan untuk menghasilkan cat. Dan yang terakhir, batu kapur dihasilkan untuk menghasilkan kapur tulis yang kita gunakan dekat makmal kita. Jadi, ini membuktikan bahawa bukit ini yang di dalamnya mempunyai struktur bahagian berwarna putih ini sangat berguna kepada kehidupan seharian kita. Dengan produk-produk yang dihasilkan ini dapat memberi kegunaan yang baik kepada kehidupan seharian kita. Lihat gambar rajah ini pula. Gambar gelas yang dipenuhi dengan air. Soalannya sekarang, gelas ini macam mana mereka buat? Daripada mana asalnya gelas ini? Dia mestilah berasal daripada salah satu unsur ataupun bahan ataupun batuan yang ada dekat muka bumi kita. Sekarang, mari sama-sama kita saksikan bagaimana pembuatan gelas ini dihasilkan. Murid sekalian, anda baru sahaja saksikan dua
unsur yang terdapat di muka bumi kita yang banyak kegunaannya dalam kehidupan seharian, iaitu batu kapur dan juga pasir. Tetapi adakah hanya dua unsur ini sahaja yang wujud di muka bumi kita? Sudah semestinya tidak, kerana dalam kehidupan seharian kita, di sekeliling kita terdapat pelbagai objek. Jadi setiap objek ini mesti dihasilkan daripada salah satu unsur ataupun bahan yang terdapat di muka bumi. Kita lihat beberapa contoh yang lain. Lihat di sini, di mana barang kemas. Okey, barang kemas, emas semestinya dihasilkan daripada unsur yang kita panggil sebagai emas. Kaca yang dibuat di atas permukaan jam tangan, tahan cala dan sebagainya dihasilkan daripada bahan yang dipanggilkan sebagai quartz. Rim tayar kereta dihasilkan daripada bahan yang dinamakan sebagai bauxite. Manakala ubat gigi kita terdapat di dalamnya unsur yang dipanggil sebagai fluoride. Jadi, boleh katakan keseluruhan objek, bahan, produk yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita berasal daripada satu jenis unsur ataupun bahan. Dan unsur-unsur ini iaitu emas, quartz, bauxite dan juga fluoride terdapat dalam muka bumi kita. Dan kesemua ini kita panggil sebagai logam mineral. Untuk itu, selamat datang ke bab yang keempat, kereaktifan logam. Di dalam bab ini, awak akan diperkenalkan dengan pelbagai logam selain daripada batu kapur dan juga pasir. Pelbagai lagi nama-nama unik yang awak akan jumpa dan awak akan pelajari. Apa yang sepatutnya awak pelajari dalam bab ini? Mari kita lihat di akhir pembelajaran awak sepatutnya dapat pertama mengenal pasti unsur dan sebatian beserta dengan contoh. Yang kedua, awak patut dapat membina siri kereaktifan logam. Yang ketiga, awak dapat menyatakan pengekstrakan logam daripada bijihnya. Dan yang terakhir, kita akan melihat apakah kesan buruk aktiviti pelombongan ini sekiranya tidak dirancang. Anda telah bersedia? Untuk video yang pertama ini, kita akan fokus kepada yang pertama iaitu mengenal pasti unsur dan sebatian beserta dengan contoh. Mineral yang terdapat di muka bumi kita ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sama ada mineral itu unsur ataupun sebatian. Contohnya, batu kapur yang saya bagi contoh sebentar tadi. Adakah batu kapur itu unsur ataupun batu kapur itu sebatian? Pasir, adakah pasir itu unsur ataupun pasir itu sebatian? Bagaimana kita hendak mengenal pasti? Baiklah, pertama kita berkenalan dengan unsur terlebih dahulu. Apa itu unsur? Unsur adalah bahan, logam yang terbentuk sendiri. Maksudnya, dia jadi secara semula jadi. Awak tak boleh nak bentuk dia. Awak tak boleh nak hasil dia. Dia memang terbentuk dekat dalam bumi kita secara semula jadi. Dan dia terdiri daripada satu jenis bahan sahaja. Maksudnya, kalau awak jumpa bahan A dalam batu tu, kesemua batu itu terdiri daripada A sahaja. Tiada campuran lain. Contohnya apa? Contohnya emas, merkuri, platinum, perak dan juga berlian. Awak mesti pernah dengar perkataan emas tulen, bukan? Jadi sekiranya seseorang itu memberi emas yang tulen, kita kata emasnya cukup bagus dan cukup mahal. Perkataan tulen itu merujuk kepada unsur sebenarnya, iaitu keseluruhan gelang ini terdiri daripada emas semata-mata. Kita tak campur lain dengan bahan-bahan lain. Jadi, kita panggil emas ini sebagai unsur kerana dia terbentuk sendiri dan dia terdiri daripada satu jenis bahan sahaja. Bahan itu apa? Bahan itu emas. Tapi kalau awak beli barang kemas yang dicampurkan dengan perak, yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain, itu kita dah tak panggil unsur kerana ia telah pun bercampur dengan bahan yang lain. Begitu juga dengan merkuri. Ini adalah merkuri yang terdapat di dalam muka bumi kita. Merkuri ini dihasilkan, diproses dan dimasukkan ke dalam sel kering ataupun kita panggil bateri. Salah satu daripada bahan dalam sel kering adalah merkuri. Dan merkuri ini kalau kita korek dekat dalam muka bumi kita jumpa batuan ini, kita kaji, nama dia merkuri. So, merkuri sebenarnya adalah satu bentuk
unsur kerana terdiri daripada satu jenis bahan sahaja, iaitu merkuri. Dan yang terakhir, platinum. Ini adalah bentuk logam ataupun mineral platinum yang kita jumpa di dalam muka bumi kita. Selepas diproses, platinum ini kita boleh jadikan pelbagai benda. Ada orang buat cincin, ada orang buat piala dan sebagainya. Platinum adalah satu bentuk unsur. Kerana apa? Kerana dia terdiri daripada satu jenis bahan sahaja, iaitu platinum. Baik, itu unsur. Jadi, sekiranya unsur terdiri daripada satu jenis bahan sahaja, jika sebatian, semestinya lawan kepada itu. Apa itu sebatian? Sebatian terbentuk daripada tindak balas kimia antara pelbagai unsur. Maksudnya, di dalam sebatian, dia ada pelbagai unsur. Dia tak ada satu jenis bahan sahaja. Dia ada macam-macam. Contohnya apa? Contohnya bauxite, hematite, silika, galena dan cassiterite. Nama-nama yang saya sebutkan tadi pelik bunyinya, bukan? Dan mungkin ada di kalangan awak yang baru kali pertama mengenali nama-nama tersebut. Ya, kalau kita tengok dari segi nama, nampak macam dia tak bercampur dengan siapa. Dia hanya bauxite semata-mata. Tidak sebenarnya. Nama yang saya sebutkan, bauxite, hematite, silika, galena dan cassiterite, itu adalah nama biasa yang disebut. Tetapi sebenarnya, unsur sebatian ini mempunyai nama saintifiknya yang tersendiri. Dan daripada nama saintifik, anda akan dapati yang ia memang campuran beberapa unsur yang lain. Sebagai contoh, ferrum. Ferrum ini apa? Ferrum ini sebenarnya adalah besi. Besi yang kita guna untuk buat kerusi, untuk buat pintu pagar. Nama lain bagi besi adalah ferrum oksida. Di sini pun kita dah dapat lihat, dia terdiri daripada dua unsur. Ferrum dan juga oksida. Kalsium karbonat, itu adalah sebatian. Dua unsur terdapat di dalamnya, kalsium dan juga karbonat. Silikon dioksida. Dari segi nama pun kita dah tahu dia ada dua di dalamnya, iaitu silikon dan dioksida. Itu menunjukkan yang dia adalah sebatian. Bauxite. Bauxite adalah nama biasa dia. Nama saintifik dia sebenarnya apa? Nama saintifik sebenarnya adalah aluminium oksida. Daripada perkataan aluminium oksida, awak tahu yang dia terdiri daripada dua unsur, iaitu aluminium dan juga oksida. Jadi secara tak langsung awak tahu yang dia bukan lagi unsur, apabila dah bergabung begini, dia dikenali sebagai sebatian. Terdapat banyak lagi nama biasa dan nama saintifik untuk sebatian semula jadi yang awak boleh lihat di dalam buku teks muka surat 125. Tapi, mana datang oksida? Mana datang karbonat? Mana datang dioksida? Apakah unsur-unsur bagi nama-nama ini? Kelas. Sebenarnya dari segi perkataan ataupun nama sebatian itu, sebenarnya kita dapat kenal pasti apakah unsur-unsur yang ada di dalam sebatian tersebut. Sebagai contoh, yang saya sebutkan sebentar tadi seperti ferrum oksida, aluminium oksida, kalsium karbonat dan silikon dioksida. Kalau awak perasan dekat hujungnya ada perkataan oksida, ada perkataan karbonat, sulfida ataupun mungkin nanti awak akan jumpa perkataan silikat. Okey, kalau apa-apa sebatian yang hujungnya ada perkataan oksida, maksudnya bahan itu mengandungi oksigen. Kalau karbonat, maksudnya bahan itu dalam dia ada karbon dengan oksigen. Sebab karbonat ini terdiri daripada dua, iaitu karbon dan juga oksigen. Kalau sulfida, nama dia ada perkataan sulfida, itu maksudnya bahan tersebut, sebatian tersebut mengandungi unsur sulfur. Dan kalau sebatian itu ada nama silikat, maksudnya sebatian itu mengandungi silikon dan juga oksigen. Yang ni awak kena ingat. Yang ni awak kena hafal lah. Kalau oksida dalamnya ada apa, karbonat sebenarnya dalam dia ada apa. Okey, sekarang kita cuba tengok beberapa contoh sebatian. Okey, contohnya hematite. Hematite, nama saintifik dia adalah ferrum 3 oksida. Abaikan 3 ni. 3 ni tak ada kaitan dalam kita memberi nama unsur dia. So, awak cuma tengok ferrum dan juga oksida. Okey, jadi kalau soalan tanya dekat awak, apakah unsur yang terdapat di dalam ferrum oksida?
Okey, 3 ni saya abaikan. Tak kisah dia letak 1 ke 2, 3, 4 ke berapa ke. Nombor ini awak abaikan. Okey, so kalau diberi apakah unsur di dalam sebatian ferrum oksida, jawapannya mestilah ada 2 benda ni. Apa 2 benda tu? Iaitu ferrum dan juga oksida. Tadi saya dah tunjuk. Oksida itu maksudnya sebatian itu mengandungi oksigen. Jadi kalau dia adalah ferrum oksida, maksudnya sebatian itu mengandungi ferrum dan juga oksigen. Sama macam ini, cassiterite, nama saintifik dia adalah stannum 4 oksida. Abaikan 4 itu. So, apakah unsur yang bergabung mewujudkan stannum 4 oksida? Jawapannya stannum dan juga bukan oksida, tetapi apa? Oksigen. Very good. Seterusnya, apakah bahan ataupun unsur yang wujud di dalam silikon dioksida? Kalau dia sebut apakah unsur yang wujud di dalam kuartza, mesti awak tak dapat nak detect sebab apa benda kuartza ni sebenarnya. Tapi kalau kita tengok nama saintifik dia, kita tahu yang kuartza ni adalah silikon dioksida. So, apakah unsur yang terdapat di dalam silikon dioksida? Mestilah ada silikon. Dan yang kedua, kenapa dia ada oksigen? D ni apa cikgu? Okey, D ni maksudnya dia ada 2. So, awak abaikan D ni ataupun ada buku ataupun orang lain akan silikon dioksida. So, awak abaikan di ni, awak tengok oksida sahaja. So, oksida tu merujuk kepada apa? Oksida itu merujuk kepada oksigen. Jadi, silikon dioksida terdiri daripada gabungan unsur silikon dan juga oksigen. Yang keempat, pyrite. Pyrite nama saintifiknya adalah ferrum sulfida. So, tengok perkataan sulfida. Merujuk kepada slide sebelum ni, sulfida maksudnya bahan itu mengandungi sulfur. Jadi, apakah unsur yang bergabung membentuk ferrum sulfida? Semestinya lah adalah ferrum dan juga sulfida. Yang mana sulfida ini merujuk kepada sulfur. So, ferrum campur bergabung dengan sulfur akan menghasilkan ferrum sulfida. Kita tengok contoh yang terakhir. Calcite. Calcite ni adalah nama biasa untuk batu kapur. Batu kapur ni kita yang rajin sebut. Tapi nama saintifik dia apa? Nama saintifik dia adalah calcium carbonate. Jadi, ada berapa gabungan unsur dekat dalam ni? Kalau ikut dari segi nama, kita nampak macam ada 2. Calcium dan juga carbonate. Tapi sebenarnya ada berapa? Kenapa boleh wujud 3? Okey, mengikut slide sebelum ni, saya dah tunjuk ke awak, kalau nama dia karbonat, dalam tu mesti mengandungi karbon dan juga oksigen. Okey, jadi kalau kalsium karbonat, maksudnya dia ada kalsium dan karbonat ni terdiri daripada 2, iaitu karbon dan juga oksigen. Jadi berapa unsur yang bergabung membentuk kalsium karbonat? Ada 3 unsur, iaitu kalsium, oksigen dan juga karbon menghasilkan kalsium karbonat. Baik murid-murid sekian, seterusnya kita akan tengok sifat dan kegunaan mineral semula jadi ini. Sama ada dia adalah unsur ataupun sebatian, kita akan tengok apakah kegunaan unsur dan sebatian ini dalam kehidupan seharian kita. Seperti mana unsur, kebanyakan daripada unsur yang saya tunjuk sebentar tadi, iaitu emas, merkuri, platinum, perak dan berlian. Okey, unsur ini kebanyakannya akan digunakan untuk barang hiasan, sama ada perhiasan pada diri awak ataupun barang perhiasan yang kita letak untuk paparan, untuk kita tengok. Okey, jadi kebanyakan ini adalah bernilai tinggi dan menghasilkan fizikal ataupun rupa yang cantik. Nak mencari unsur ini di dalam muka bumi pun menghasilkan masa yang lama dan memerlukan kos yang besar. Jadi itu adalah unsur. Tapi bagaimana pula dengan sebatian? Kerana sebatian banyak dekat dalam muka bumi kita ini. Okey, sebagai contoh saya sediakan beberapa sebatian dekat sini. Saya sediakan 4 sebatian untuk awak lihat. Sebenarnya ada pelbagai lagi sebatian dekat muka bumi kita ini. Okey, antara contoh sebatian yang saya ambil di sini adalah silikon dioksida. Silikon dioksida ni apa? Ini adalah pasir sebenarnya. Okey, jadi sifat kimia kepada pasir adalah mempunyai takat lebur yang tinggi. Maksudnya, kalau awak nak leburkan dia, nak jadikan dia lebur, nak jadikan dia cecair, dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Jadi, apakah produk yang sesuai kita hasilkan untuk sesuatu yang mempunyai ketahanan haba yang tinggi? Semestinya lah kita membuat barangan kaca.
Okey, jadi gelas kita tu kita boleh isi dengan air sejuk, kita boleh isi dengan air panas. Jadi dia tidak akan lebur dan menjadi cecair. Kerana apa? Kerana sifat kimia silikon dioksida ini, dia mempunyai takat lebur yang tinggi. Alright, yang kedua, kalsium dioksida. Dia ternaik ke kolom atas. Okey, kalsium oksida, dia bersifat base. Maksudnya dia melawan asid, dia bersifat base dan dia larut dekat dalam air. Jadi kegunaan dia apa? Kita boleh gunakan kalsium dioksida ni sebagai bahan untuk kita neutralkan tanah yang berasid. Sebagai contoh, awak hendak mengusahakan satu tanaman pertanian. Okey, awak nak usahakan secara perkebunan besar-besaran, nak jual hasilnya nanti. Tapi bila diuji, tanaman awak sering mati. Awak pun membuat kajian, panggil orang datang cek, rupanya tanah tempat awak nak menghasilkan tanaman itu adalah berasid. Jadi macam mana kita nak jadikan tanah kita tu neutral? Caranya adalah kita letakkan base. Kerana asid campur base akan meneutralkan sesuatu, larutan ke, fizikal ke, sesuatu keadaan tu. Jadi caranya kita akan ambil kalsium oksida. Ada dijual di pasaran untuk meneutralkan tanah yang berasid. Yang ketiga, marmar. Marmar ni apa? Marmar ni jubin lah. Lantai rumah kita selalu marmar ni orang letak dekat dalam bilik air. Apa sifat fizik dia? Sifat fizik dia keras. Okey, dia keras. Awak try lah ketuk lantai marmar jubin Okey, dia sangat keras. Dan yang kedua, dia tidak berkarat. Jadi apa kegunaan dia? Kegunaan dia kita buat jubin dan juga arca. Fizikal marmar yang tidak berkarat ni membuatkan dia sesuai untuk kita letak dekat bilik air. Sebab bilik air selalu basah. Jadi kalau dia tidak berkarat, jadi awak boleh guna, boleh letak air, mandi apa semua, tak ada masalah. Dia tidak akan berkarat. Dan yang terakhir, contoh yang saya beri kepada awak is aluminium and titanium. Okey, aluminium ini, fokus kepada aluminium. Sifat fizik aluminium ini adalah ringan dan juga kuat. Okey, aluminium kalau ikutkan kehidupan seharian awak yang sering orang buat, orang guna adalah tu. Air tin awak tu, Coca-Cola, 100 Plus, Pepsi, tu semua tin aluminium. Ringan bukan? Awak buang air dia, awak minum sampai habis. Last sekali dia adalah satu struktur yang sangat ringan. Satu bahan yang sangat ringan. Jadi disebabkan dia mempunyai sifat yang ringan dan kuat, salah satu kegunaan aluminium dan titanium ni adalah kita guna untuk buat badan kapal terbang. Dia ringan. Jadi senanglah untuk kita nak bawa dia naik ke atas kan. Gunakan enjin, kuasa tertentu, jadi kita mudah nak naik. Awak bayangkan kalau kita gunakan bahan yang berat. Jadi kita mungkin memerlukan enjin berkuasa yang lebih besar dan juga bahan petrol yang lebih banyak. Okay, disebabkan dia kuat, jadi dia boleh menahan rintangan udara yang ada dekat atas sana. Okey, terdapat pelbagai lagi contoh kegunaan mineral ataupun sebatian. Awak boleh Google dekat dalam internet, ada pelbagai lagi kegunaan bagi mineral ataupun sebatian-sebatian yang lain. Baik murid-murid sekalian, nampaknya kita telah selesai untuk bahagian yang pertama, iaitu mengenal pasti unsur dan sebatian beserta contoh-contohnya. Jangan lupa, sekejap lagi saya akan masukkan link untuk awak buat latihan bagi saya mengetahui tahap penguasaan masing-masing. Di kelas yang akan datang, kita akan sama-sama melihat bagaimana membina siri kereaktifan logam. Logam ada banyak betul, jadi bagaimana kita nak bina satu siri untuk menyusun logam ini dari segi sifat yang bagaimana. Itu kita akan belajar di kelas yang akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.